Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat berhimpun bersama-sama. Walaupun kita berada di negara yang berbeza, tetapi atas kurnia Allah, kuasa Allah, kita dapat bertemu di satu masa, walaupun time zone yang berbeza, kita dapat bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama membicarakan tentang satu perkara ataupun satu tajuk yang telah pun saya bentangkan dulu, iaitulah fahmul hadis fi kita panggil apa? Fahmul hadis fi dhawi maqasid syariah, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil memahami hadis berdasarkan ataupun di bawah cahaya maqasid syariah. Ini adalah satu tajuk yang sangat-sangat penting pada zaman ini, kerana kita berada di antara dua situasi, ataupun kita berada di antara dua kelompok. Kelompok yang pertama iaitu kelompok yang terlalu literal. Kelompok yang sangat-sangat berpegang kepada perkataan yang disebutkan di dalam hadis sehingga tidak memandang kepada apa yang kita namakan sebagai maqasid ataupun objektif di sebalik perkataan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua pula adalah kelompok yang mana mereka ini hanya berpegang kepada maqasid sehingga menafikan qudsiyah al-fadhi an-nabawiyah, ya. Al-alfadh al-nabawiyah yang bermaksudnya mereka ini menolak terus, kita panggil apa qudsiyah, menolak terus penilaian ataupun nilai yang ada pada perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nahnu bainal ifrat wat tafrit. Kita berada di antara dua persimpangan, iaitu sama ada cuai sehingga mengabaikan terus maqasid syariah, dan juga satu lagi golongan yang terlalu berlebih-lebihan dalam memegang maqasid sehingga mengabaikan lafaz-lafaz an-nabawiyah. Jadi saya pun ada menulis satu artikel yang telah pun diterbitkan dalam sebuah jurnal di KUIS, iaitu College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadi saya pun nak tunjuklah nak paparkan kepada antum semua sebahagian daripada apa yang kita buat ataupun apa yang saya dah terbitkan. Baik. Bila kita berbicara tentang isu maqasidus syariah ataupun nak faham hadis berdasarkan kepada maqasid syariah, ya. Maqasid syariah ni kita kena tahu dulu dia ni apa maqasid syariah ni. Kan? Bila kita kata maqasid syariah, kita kena tahu dulu definisi. Saya tak nak masuklah definisi bahasa, kerana kita semua dah faham dah bila sebut maqasid, qasd bermaksud sesuatu yang berada di pertengahan ataupun sesuatu yang berada di sebalik ataupun yang menjadi tujuan di antara kita. Sesuatu yang menjadi tujuan tu kita panggil dia maqasid. Bila kita tengok maqasid dari sudut syariah ataupun dari sudut istilah, saya berikan beberapa definisi ulama berkenaan dengan maqasidus syariah seperti mana yang dibawakan oleh Ibn Ashur. Definisi pertama, definisi yang dibawakan oleh Ibn Ashur, dia mengatakan maqasid syariah al-ma'ani wal hikam al-malhudhah lisyari' fi jami'i ahwali tashri' aw mu'adhamiha bihaitsu la takhtassu mulahadhatuha bil kaun fi naw'in khas min ahkam syariah. Fayadkhulu fi hadha awsaf syariah wa ghayatuha al-'ammah wal ma'ani allati la yakhlu at-tashri' an mulahadhatiha.
wa yadkhul fi hadha aidan ma'anin min al-hikam laysat malhudha fi sa'iri anwa'il ahkam walakinnaha malhudha fi anwa'in kathiratin minha. Syekh Tahir bin Ashur dia mengatakan maqasid syariah yang umum ni maksud dia apa? Dia kata al-ma'ani wal hikam al-malhudha li syari'. Makna-makna ataupun hikmah-hikmah yang mana makna ataupun hikmah ini diperhatikan ataupun didapati daripada syarak pada setiap keadaan pensyariatan ataupun kebanyakannya. Yang mana makna-makna ini ya, dia tidak hanya terhenti pada satu jenis saja daripada hukum syarak, tetapi dia merangkumi semua hukum-hukum syarak ataupun kebanyakan, ataupun kita kata beberapa hukum syarak bila disyariatkan dia merujuk kepada makna ataupun hikmah yang sama, maka kita boleh panggil dia sebagai maqasid al-ammah, maqasid yang umum. Syekh Al-Alfasi, Syekh Al-Alfasi seorang tokoh juga dalam maqasid, dia kata apa? Dia kata al-muradu bi maqasid syariah al-ghayatu minha wal asrar allati wada'aha syari' inda kulli hukmin min ahkamiha. Dia kata yang dimaksudkan dengan syariah, maqasid syariah itu ialah tujuan ataupun matlamat ataupun rahsia-rahsia yang diletakkan oleh syarak bagi setiap hukum daripada hukum-hukum yang ada. Jadi kalau kita tengok kalau kita tengok apa ni maqasid yang didefinisikan oleh Alal Al-Fasi ni, dia merangkumi maqasid yang umum dan merangkumi maqasid yang khusus. Baik, kita tengok kepada yang berikutnya. Kita tengok yang berikutnya. Syekh Ahmad Raisuni, dia pun ada letak definisi. Dia kata apa? Dia kata al-maqasid syariah hiya al-ghayat allati wada'at asy-syari'ah li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad. Dia kata maqasid syariah ini apa dia? Dia kata ialah matlamat yang syarak letakkan untuk ia dicapai, untuk ia terlaksana bagi menjaga kemaslahatan manusia, bagi menjaga kemaslahatan hamba Allah. Jadi ini maqasid. Ya. Jadi kalau kita tengok maqasid syariah ni, walaupun ulama berbeza pendapat dalam berbeza perkataan dalam meletakkan definisinya, tetapi semua mereka bersepakat mengatakan apa itu maqasid? Maqasid itu ialah matlamat. Maqasid itu adalah tujuan yang diletakkan oleh syarak untuk ia dicapai di sebalik pensyariatan hukum syarak di dalam agama ini. Dan maqasid ni ada dua jenis lah. Maqasid ada tiga jenis. Ada maqasid ammah, ada maqasid khassah, ada maqasid juz'iyah. Maqasid ammah ni maqasid yang umum lah, yang kita panggil contohnya macam 5 perkara, iaitu daruriyatul khams, jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga nasab. Kenapa kita panggil maqasid ammah? Kerana maqasid ini disyariatkan dalam kebanyakan hukum. Dalam kebanyakan hukum syarak akan letakkan maqasid ini. Kemudian kita ada maqasid khassah. Maqasid khassah ialah tujuan yang diletakkan oleh syarak pada bab-bab tertentu dalam pensyariatan. Contohnya macam maqasid ataupun kita panggil apa, maqasid yang diletakkan pada fiqh al-munakahat umpamanya. Jadi bila belajar fiqh munakahat, semuanya bertumpu kepada maqasid yang khusus padanya. Contohnya tidak menghalang kezaliman kepada isteri, contohnya. Menghalang kezaliman berlaku pada anak-anak, contohnya. Itu maqasid khassah. Okey. Kemudian kita ada maqasid juz'iyah. Maqasid juz'iyah ni dia berkaitan dengan satu hukum. Nanti kita akan tengok maqasid juz'iyah ni. Baik. Kita pergi kepada yang berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala apabila meletakkan maqasid syariah, mungkin ada orang tanyalah kan? Ada orang tanya, betul ke maqasid ni ada? Kita kata ada. Maka sebab itu saya letakkan bab at-ta'sil an-nazari. Kena letakkan satu bab
Di mana asal yang kata maqasid ni ada? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, kata Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yang bermaksud, apabila datang kepada mereka sesuatu perkara, sama ada daripada keamanan ataupun ketakutan, mereka akan sebarkannya. Kalaulah mereka ini kembalikan berita itu kepada Rasul dan kepada pemimpin mereka, sudah pastinya orang-orang yang mampu untuk beristimbat di kalangan mereka akan mengetahui sebenar-benar maksud berita yang sampai. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni nak bagi tahu kat kita, kita kena melihat tujuan dan objektif daripada berita yang sampai kepada kita. Sebab itu saya kata wa fi hadhihi al-ayah madhun liman kana qadiran ala istinbat wa wasfuhum bi annahu min ahli al-ilm. Dalam ayat ni terdapat pujian bagi orang yang mampu untuk istinbat. Dan dalam ayat ni juga terdapat orang kata apa, labelan bagi orang yang mampu istinbat daripada kalangan ahli ilmu. Maksudnya siapa-siapa yang mampu istinbat dengan betul, maka dia tergolong dalam golongan ahli ilmu. Apa itu istinbat? Istinbat itu adalah mengeluarkan illah, mengeluarkan makna-makna, mengeluarkan maqasid, mengeluarkan matlamat dan tujuan daripada nas syarak. Jadi ini di antara salah satu, kita panggil salah satu daripada dalil yang menunjukkan maqasid ni adalah sesuatu perkara yang ada di dalam syarak. Dalam sunnah nabawiyah, di sana ada beberapa kita panggil apa, dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya maqasid syariah ini ada. Maqasid syariah ini diiktiraf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ataupun mencela golongan Khawarij. Kalau tengok yang saya boldkan tu, saya letakkan kat situ. Nabi kata pada Zulkhuwaisirah, Nabi kata pada dia, inna min dhi'di hadha aw fi aqibi hadha qaumun yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamraquna min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyah, bukan min al-wamiyah tu, min ar-ramiyah, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan. Nabi kata akan keluar daripada keturunan lelaki ni, hadis Bukhari ya, akan keluar daripada keturunan lelaki ni satu kaum yang membaca Al-Quran, ya, la yujawizu hanajirahum, tetapi Al-Quran yang mereka baca tu tidak melepasi kerongkong mereka, hunjarah ni, kerongkong, tak lepas kerongkong mereka, yamruqu minad din muruqassah minar ramiyah, mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar daripada busur panah. Dan mereka ini membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan ahli-ahli penyembah berhala. Kenapa? Kerana mereka baca dalil, mereka tidak faham. Kerana mereka baca dalil, mereka aja berpegang kepada literal. Maka Nabi SAW kata, perbuatan inilah yang menjadikan mereka secara tidak langsung menjadi pengganas. Menjadi pengganas kerana apa? Kerana mereka menyangka mereka mengamalkan isi kandungan Islam, tetapi sebenarnya tidak. Begitu juga di sana ada sunnah fi'liyah. Kita ada tadi sunnah qauliyah. Nabi SAW mencela golongan yang tidak mahu melihat kepada makna di sebalik sesebuah nas, hanya berpegang kepada literal semata-mata. Nabi kata lama-lama mereka akan jadi ekstrim. Begitu juga di sana ada sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi SAW sendiri yang menunjukkan demikian. Umpamanya hadis daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asr jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Qala Abu Zubair, "Fasa'altu Sa'idan, lima fa'ala dhalik?"
qala sa'altu ibn Abbas kama sa'altani faqala arada alla yuhrija ahadan min ummatihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas kata Nabi ada seketika Nabi pernahlah salat Zuhur dengan Asar ni secara bersama di Madinah. Tanpa ada perasaan takut, bukan sebab perang, bukan juga sebab musafir. Abu Zubair kata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, lima fa'ala dhalik? Ya. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa Nabi SAW buat macam tu? Kata Sa'id bin Jubair, aku juga bertanya Ibnu Abbas, seperti mana kamu bertanya saya. Ya. Maka Ibn Abbas kata, Nabi menginginkan supaya tidak menyusahkan umatnya. Jadi, perbuatan Nabi SAW ni sebenarnya nak menunjukkan tentang konsep ad-dinu yusur. Agama itu mudah, dan itu di antara salah satu maqasid yang ada di dalam syarak, iaitu raf'ul masyaqqah. Siapa yang belajar ilmu maqasid ke kawaid fiqhiyah ke, kita akan jumpa satu kaedah yang dipanggil al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesusahan akan membawa kepada, akan memberikan kelonggaran. Kan? Kesusahan akan memberikan kelonggaran. Umpamanya, orang yang tak mampu nak berdiri salat, dia boleh salat dalam keadaan duduk. Begitulah. Ya? Kemudian di sana ada sunnah taqririyah yang menunjukkan bahawasanya apa yang dibuat oleh Nabi SAW memang ada maqasid yang tertentu. Umpamanya, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab. Nabi berkata kepada kami ketika mana Nabi balik daripada peperangan Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi Bani Quraidah. Arahan Nabi mudah aja. Lepas selesai peperangan Ahzab, lepas selesai peperangan Khandaq, dapat berita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam arahan untuk Nabi memerangi Khaybar pula. Memerangi Bani Quraidah. Maka Nabi SAW pun bagi tahu pada sahabat, jangan ada di kalangan kamu seorang pun yang salat asar sehinggalah bila sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Arahan Nabi jelas. Jangan ada seorang pun di kalangan kamu yang nak pergi ke Bani Quraidah ni, jangan ada seorang pun yang salat sehinggalah kita sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tiba-tiba Ibn Umar kata, fa'adraka ba'duhumul asra fit tariq. Ya. Sebahagian pergi solat asar di pertengahan jalan. Jadi bila yang tak salat ni tengok yang salat, dia kata apa? La nusalli hatta na'tiyaha. Dia kata kita salatlah. Dia kata kita jangan salat sehingga kita sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Yang sebahagian pula kata bal nusalli, kita salatlah. Nabi SAW bukan larang kita salat. Nabi SAW nak kita segera. Jadi kita segeralah. Lepas tu kita salat. Maka kita telah melaksanakan arahan Nabi SAW. Fadhukira lin-Nabi SAW falam yu'annif wahidan minhum. Maka perkara itu disebutkan kepada Nabi SAW dan Nabi tidak mengherdik, Nabi tak marah pun salah seorang daripada mereka. Maksudnya Nabi secara takrir, Nabi secara, orang kata apa, perakuan, telah memperakukan perbuatan sahabat yang berpegang dengan literal, iaitu tak salat sehingga sampai ke perkampungan Bani Quraidah, dan juga Nabi memperakukan perbuatan orang yang mencari maqasid, iaitu mencari objektif di sebalik larangan itu, iaitu mereka salat di pertengahan jalan dan dalam masa yang sama mereka bersegera. Okey. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita tengok dalam Quran ada sebut tentang kepentingan maqasid, dalam hadis sebenarnya juga disebut dalam tentang kepentingan maqasid. Sebenarnya zaman sahabat, zaman tabi'in pun ada fatwa-fatwa sahabat yang dibina di atas maqasid. Umpamanya adalah dalatul ibil.
Ini benda yang sangat glamour lah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membenarkan kita untuk mengutip unta-unta yang tersesat yang tidak diketahui siapa tuannya. Nabi hanya membenarkan kita ni kutip kambing. Kalau kambing tak tahu tuan, Nabi suruh ambil. Lepas tu Nabi suruh kata apa? Arif hasanah. Berikan pengenalan ataupun kita kata buat pengumuman setahun. Ini semua tahulah, semua belajar fiqh luqatah belaka dah kan. Jadi bila sahabat tanya tentang unta, Nabi kata malaka walaha ma'aha hidauha wa saqauha taridul ma wa ta'kulu syajar. Nabi kata, apa yang kamu nak buat dengan dia? Biarlah dia. Nabi kata, unta kalau tak dapat tahu siapa tuan dia, unta tu tersesatlah, tak tahu siapa tuan. Bila sahabat tanya, boleh tak kami kutip? Nabi kata malaka walaha. Apa urusan kamu dengan dia? Dia ada dia punya kasut sendiri, maksudnya dia punya kaki pun kuat untuk jalan di tengah-tengah padang pasir. Wasaqauha, dia pun ada lagi orang kata apa, kantung air di badan dia, bonggol tu. Taridul ma, boleh juga dia pergi pada air-air yang ada. Wa ta'kulu syajar, dia boleh makan pokok-pokok di tengah-tengah padang pasir. Jadi kamu tak perlu ambil. Tapi bila sampai zaman zaman Osman, masuk zaman Abu Bakar macam tu juga, masuk zaman Umar pun macam tu juga. Bila masuk zaman Osman Ibnu Affan, Osman berbeza pandangan. Sebab itu kata Al-Imam Az-Zuhri, dia kata apa? Kanat bawalul ibil fi zaman Umar ibilan muabbalah. La yamassuha ahad hatta idza kana zaman Uthman amara bi ta'rifiha thumma tuba'. Zuhri kata, unta yang tersesat ni, unta yang tak tahu tuan ni, zaman Umar dibiarkan begitu aja. Dibiarkan begitu je, orang tak ambil lah. Tak ada siapa pun ambil. Tapi bila masuk zaman Osman mengarahkan untuk kita kata untuk diambil, lepas tu dibuat pengumuman. Lepas tu kalau tak ada juga dijual. Kalau lah kata tuan dia datang, boleh bagi harganya itu. Baik. Kalau kita tengok apa yang Osman buat ni, secara literalnya nampak macam menyanggahi saranan Nabi SAW. Kan, secara tak langsungnya kita nampak macam Nabi tak bagi kutip, dia suruh kutip pula. Kan? Tapi sebenarnya Osman dia memahami maqasid di sebalik pensyariatan hukum ni. Kenapa Nabi suruh kutip orang kata apa, kutip kambing? Nabi suruh bagi untuk ambil kambing sebagai luqatah. Kerana kambing ni dia lemah. Kambing ni dia lemah lah. Kalau kena serangan serigala, dia tak boleh nak lawan. Unta ni dia kuat. Dia ada air dia sendiri dekat badan dia. Dia boleh dia boleh orang kata apa, menghalang serangan-serangan yang bahaya. Tapi bila masuk zaman Osman tengok kalau dibiarkan unta tanpa tuan ini, tanpa kita ambil, tanpa orang amanah ambil. Orang amanah ni bukan parti, jangan kita tak bincang pasal parti lah. Orang yang amanah, orang yang bersifat amanah. Orang yang bersifat amanah ambil. Kalau dia orang tak ambil, mungkin pencuri akan ambil. Jadi unta-unta yang tidak diketahui tuannya ini akan hilang. Disebabkan zaman itu sudah ramai orang yang tidak jujur. Maka perbuatan Umar ini, walaupun secara zahirnya nampak bercanggah dengan arahan literal Nabi, tetapi sebenarnya Osman melaksanakan objektif yang Nabi ingin capai di sebalik pensyariatan hukum berkenaan dengan dalatul ibil, iaitu unta yang tidak dikenali tuannya, iaitu untuk menjaga harta. Baik. Itu serba sedikitlah berkenaan dengan taksil. Tapi saya ringkaskan juga sebab kita ada kekangan masa juga kita ni. Okey, saya letakkan bila kita kata kita nak faham hadis ikut maqasid, di sana mesti ada faedah. Kenapa kita kena faham hadis ikut maqasid? Apa faedah dia? Faedah yang pertama, tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid. Ada sebahagian daripada sahabat yang minta saya punya orang kata apa, saya punya paper ni boleh download je.
dekat Google ada. Boleh download saja, ada dalam bentuk PDF. Baik. Type aja Fahmul Hadis fi Daw'il Maqasid Syar'iyyah Muhammad Ruzaimi, dia akan keluar. Okey. Faedah yang pertama, bila kita memahami hadis berdasarkan maqasid, kita akan menetapkan maslahah dan kita akan menggugurkan mafsadah. Inilah sebenarnya syariat Islam bila diturunkan oleh Allah, inilah tujuan, antara tujuan utama, iaitu menetapkan maslahah dan mengelakkan kemudaratan. Sehingga kata Is bin Abdissalam, qad alimna min mawarid asy-syara' wa masadirihi anna matlub asy-syara' innama huwa masalihul ibad fi dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya kita telah mengetahui daripada sumber-sumber syarak dan rujukan-rujukan syarak, apa yang dikehendaki oleh syarak ialah maslahah, masalih bagi hamba, sama ada dalam agama ataupun di dalam dunia mereka. Sebagai contoh, saya bagi contoh, ulama faham hadis berdasarkan maqasid, dan mereka memberi fatwa berdasarkan kepada maqasid tersebut. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru-niru sebuah kaum, maka dia akan tergolong daripada kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, baik. Hadis ni kita fahamlah. Hadis ni orang kita faham. Nabi tak bagi kita tiru pakaian orang, simbol ataupun syiar yang menjadi lambang bagi orang kafir. Nabi tak bagi. Tetapi Ibn Taymiyah rahimahullah, sewaktu dia melihat dalil ni ataupun dia melihat hadis ni, dia dapat satu makna yang kita mungkin tak perasan, iaitu dia benarkan bagi orang-orang yang duduk di tempat yang menakutkan, di tempat yang membahayakan diri dia, untuk membezakan diri dia daripada orang kafir, maka akan dibunuh. Pada masa tu darurat, maka Ibn Taymiyah membenarkan orang memakai mana-mana pakaian yang serupa dengan orang yang bukan Islam. Sebab itu Ibn Taymiyah kata apa? Lau annal muslim bidari harbin au dari kufrin ghairi harbin lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi adh-dhahir. Kata Ibn Taymiyah, kalaulah seorang ni dia ada di tempat negara kafir harbi ataupun di negara kafir yang bukan harbi, maka dia pada masa itu tidak dituntut untuk berbeza dengan orang lain pada, orang kata apa, pada penampilan luar. Lima alaihi fi dhalika min ad-darar, kerana akan membawa mudarat. Bal qad yustahabbu lirajul aw yajib alaihi ay yusharikahum ahyanan fi hadihim zahir. Bahkan kata Ibn Taymiyah, berkemungkinan digalakkan bagi seorang lelaki ataupun wajib untuk bersama dengan pakaian yang mereka pakai. Maksudnya kita dilarang untuk menyamai syiar ataupun pakaian orang-orang yang kafir. Tapi kalau kita duduk di negara luar, Ibn Taymiyah kata, mungkin digalakkan kalau keadaan membawa kepada bahayanya nyawa. Idza kana fi dhalika maslahah diniyah min da'watihim ila din. Kalau ada maslahah nak ajak mereka kembali pada agama Islam, kan? Ya, ataupun takut untuk dibunuh, maka pada masa itu dibenarkan untuk memakai pakaian yang sama dengan orang yang bukan Islam. Untuk mudarat je lah. Baik. Sebab apa Ibn Taymiyah kata macam tu? Sebab dia kata, Nabi SAW melarang kita untuk memakai pakaian yang menjadi lambang, yang menjadi orang kata apa, syiar. Pakai pakaian tu tak nampak dah, ini mesti orang yang sekian-sekian umpamanya, kan. Nabi tak bagi kita pakai pakaian tu sebab kita nak menunjukkan kekuatan agama di depan orang kafir. Dan itu adalah maslahah sebenarnya. Tetapi bagi orang yang memang duduk di tempat yang menakutkan, maqasid ni memang tak boleh dicapai pun, menunjukkan kekuatan agama Islam. Nak tunjuk macam mana, dia pun duduk dekat negara kafir, dia pun ditindas, mungkin dibunuh. Maka sebab itu maqasid ini tidak terpakai. Sebaliknya kita pakai maqasid menjaga nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, tahqiq, faedah yang kedua, tahqiq murad syari', melaksanakan apa yang syarak nak. Kerana bila syarak meletakkan sesuatu hukum,
ada maksud yang syarak nak laksanakan ataupun nak capai daripada pensyariatan hukum tersebut. Ada kalanya berpegang dengan zahir hadis tidak akan mencapai matlamat yang dikehendaki. Sebagai contoh, Nabi SAW kata Ibnu Umar, Ibnu Umar saya bawa hadis. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir ala al-abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Nabi Ibnu Umar kata Nabi memfardukan zakat fitrah satu gantang daripada tamar dan satu gantang daripada bali ke atas orang Islam. Nabi SAW ketika meletakkan syariat ini, apa tujuan dia? Apa tujuan Nabi SAW? Kita katakan tujuan Nabi SAW daripada pensyariatan ini adalah untuk memberikan kegembiraan kepada orang miskin supaya bila hari raya mereka ada makanan. Maka sebab itu sebahagian ulama seperti mazhab Hanafi, mereka membenarkan kita untuk membayar nilai. Sebab tu hari ini kebanyakan orang kata apa, orang Melayu dalam negara kita ni tak bayarlah pakai beras ataupun tamar ataupun gandum. Kita bayar menggunakan duit. Sebab apa bayar duit? Sebab nilai tu lebih diperlukan. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan kadang-kadang nilai ini lebih melaksanakan kehendak syarak, iaitu mengembirakan orang miskin di hari raya. Okey, sebab zaman ni mungkin orang ada makanan kat rumah tapi dia tak ada duit nak beli baju raya anak dia umpamanya kan. Oleh kerana itulah ya, kita katakan pada zaman ini berkemungkinan memegang nilai. Recording stopped. Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kedua yang menjadi contoh ya, daripada Abi Umamah, dia kata kharaja Rasulullah SAW ala masyikhatin minal ansar bayyadha lihahum faqala ya ma'syaral ansar hammiru wa saffiru wa khalifu ahlal kitab. Abu Umamah kata satu hari Nabi keluar berjumpa dengan orang-orang tua di kalangan Ansar yang mana janggut mereka itu putih. Putih janggut. Uban Maka Nabi pun kata, wahai golongan Ansar, hammiru wa saffiru. Wahai orang-orang Ansar, merahkanlah janggut kamu, wasaffiru, dan kuningkanlah janggut kamu, dan berbezalah kamu daripada ahli kitab. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ulama gunakan untuk mengatakan mewarnakan rambut, terutamanya yang beruban, dibenarkan dalam Islam. Ya, iaitu Nabi SAW sebut dalam hadis ni wa khalifu ahlal kitab. Berbezalah kamu daripada ahli kitab, menunjukkan itu maqasid dia. Maqasid dia nak berbeza dengan ahli kitab. Kerana pada waktu tu orang ahli kitab mereka tidak mewarna rambut, mereka tak mewarna uban. Okey. Jadi kalaulah kata zaman ni warna rambut itu menjadi syiar bagi mereka, maka kita jangan tirulah warna rambut dengan cara yang orang ahli kitab buat. Sebab syarak waktu mensyariatkan benda ni, syarak nak membezakan kita dengan ahli kitab. Okey? Kita tengok faedah yang ketiga. Memahami hadis berdasarkan maqasid ni ada faedah yang ketiga, iaitu ta'diyatul hukm bil mansus alaihi ila al maskuti anhu. Ini pun penting tak? Iaitu kita cuba untuk meletakkan hukum yang disebut kepada perkara yang tidak disebut. Kita selalu tahu kan, dalil syarak ni terhad, Quran dan sunnah terhad, tetapi isu tak terhad. Jadi macam mana Islam nak cover benda-benda yang tak disebut dalam dalil? Dengan memakai kepada maqasid, dengan memakai kepada illah, menggunakan qiyas, menggunakan ijtihad, menggunakan masalih mursalah. Kan? Itu menyebabkan agama Islam ini sesuai digunakan setiap masa dan setiap ketika dan setiap tempat. Umpamanya, hadis daripada Ibnu Umar, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar, man akala min hadhihi syajara yani thawm yakni thum fala yaqribanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok ini, yakni pokok bawang putih,
jangan dekat dengan masjid kami. Nabi kata, jangan dekat dengan tempat salat kami. Maksud Nabi ni, daripada larangan ni adalah jangan makan benda yang berbau. Seperti bawang putih. Adakah bermaksud kita nak limitkan hanya bawang putih? Sebab dah dalil ni sebut bawang putih je. Dalam hadis ada juga sebut bawang merah. Dalam hadis ada juga sebut daun bawang. Kita panggil apa daun bawang? Onion ring kan? Daun bawang. So kuras, dia sebut kuras, dan juga bawang putih dan juga bawang merah. Tapi sekarang ni macam-macam jenis bawang ada. Kita ada bawang Holland. Kita ada bawang Amerika. Kita ada shallot. Bawang kecil tu, bawang apa orang kata? Bawang kecil-kecil tu kan. Kita ada bawang India, macam-macam jenis bawang ada. Dan kadang-kadang zaman kita ni bukan hanya bawang je bau. Musang king umpamanya. Kita baru makan, lepas makan musang king, lagi dahsyat bau dia daripada bawang. Maka memegang kepada maqasid syariah, semua benda bukan hanya yang disebut dalam nas tetapi berkongsi sifat yang sama, dihalang ataupun dilarang juga untuk pergi ke masjid kerana dapat mengganggu orang lah. Kemudian yang keempat faedahnya, boleh menghilangkan kemusykilan hadis. Boleh menghilangkan kemusykilan dalam hadis, iaitu hadis yang biasa kita dengar. Nabi SAW suruh kita ni taat pada pemimpin. Tengok bawah tu, hadis tu panjang, kita ambil yang dia punya maudhi' syahid je lah. Kita ambil tempat yang boleh digunakan untuk memahami faedah ini. Contohnya macam Nabi kata, in kana lillahi khalifah fil ard fadaraba zahraka wa akhadha malaka fa'ati'hu. Kalau Allah Ta'ala ni lantik mana-mana khalifah di bumi ni, maka dia pukul belakang kamu, dia ambil harta kamu, Nabi kata taatlah pada dia. Secara tidak langsung, kalau kita baca hadis ni tanpa mengambil maqasid dia, tanpa mengambil maqasid dia, kita akan dapati hadis ini secara tidak langsung macam nak menggalakkan kezaliman. Kan? Sampai orang pukul kita, orang ambil harta kita, kita nak taat lagi ke? Kan? Tapi bila kita tengok Al-Imam Al-Qurtubi, waktu dia menghuraikan hadis ni, dia ada sebut satu benda yang menyelesaikan kemusykilan yang berada dalam hadis yang kita baca sekarang. Sebab Nabi SAW ada sebut afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah bercakap betul, bercakap benar di sisi pemerintah yang zalim. Bukan suruh taat je tak sebut apa-apa kan. Bukan suruh taat tanpa menyebutkan perkara-perkara yang mungkar yang dia buat. Maka Imam Qurtubi dia kata apa? Dia kata fahadha amrun lil maf'ulu bihi dhalika lil istislam wal inqiyad wa tarkil khuruj alaihi makhafata ay yatafaqamul amr ila man huwa a'dham min dhalik. Sesungguhnya ini adalah arahan untuk orang yang diperlakukan sedemikian supaya dia menyerah dan jangan melawan. Kerana apa? Kerana kalau dia melawan, takut membawa kepada benda yang lebih buruk. Umpamanya, kita sebut begini, daripada dia bunuh kamu, lebih baik dia ambil harta kamu je. Daripada dia bunuh kamu, lebih baik kamu dipukul je di belakang. Nampak? Islam disuruh ni, bukan dia bermakna dia membenarkan kezaliman orang. Tak. Zalim adalah satu benda yang salah. Tapi Islam suruh kita tunduk ni sebab tak nak keburukan yang lebih besar datang. Tahammul akhafid dararain. Ya, kita menanggung mudarat yang ringan. Itu yang keempat. Yang kelima, faedah yang kelima, dengan memahami hadis berdasarkan kepada maqasid akan menjadikan tafsiran kita terhadap hadis akan menjadi tafsiran yang sangat logik. Contoh ada dalam kalangan ulama ni yang pegang hadis literal sampai kita tengok dia punya cara tafsir pun tak logik.
Kita tengok. Nabi SAW kata apa? La yabulanna ahadukum fil ma'i daim thumma yaghtasilu minhu. Jangan ada salah seorang daripada kamu kencing di air yang bertakung, kemudian dia mandi daripada air itu. Nabi tak bagilah kencing tempat air bertakung ni. Sebab apa? Sebab kencinglah air bertakung ni akan mengotorkan sumber air. Nabi tak bagi. Ibnu Hazmin, oleh kerana Ibnu Hazmin kan Zahiri, dalam kitab dia Al-Muhalla, dia kata apa? Dia kata larangan ini khas untuk orang yang kencing dalam air saja. Tapi kalau dia kencing kat luar, dia kencing dalam bekas, bekas tu dia tuang masuk dalam air yang bertakung, yang ni tak apa. Sebab dia kata dia kencing kat luar, walaupun air kencing masuk. Ataupun dia kencing kat tebing, dia kencing kat tebing, air tu masuk, air tu mengalir masuk, tapi dia kencing kat luar. Ibn Hajar kata tak, itu tak termasuk dalam larangan. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi larang kencing dalam. Dia bukan kencing dalam, dia kencing luar, kan? Jadi kita tengok Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi sendiri waktu dia bawa pandangan ni, dia kata apa? Wa hadza madhhabun ajib yaruddu hadha ar-ra'i. Madhhabun ajib wa fi ghayatil fasad, dia kata. Ini satu mazhab yang sangat ajaib dan sangat-sangat tak boleh pakai, dia kata. Tak boleh pakai sebab apa? Fahuwa ashna' ma nuqila anhu in sahha anhu rahimahullah. Ini merupakan di antara tafsiran yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali yang dinukilkan kalau benda ni sahih daripada Ibn Hazmin. Kalau saya tengok memang kitab memang benda ni sahih daripada Ibn Hazmin sebab disebut dalam kitab Muhalla. Ya. Jadi Imam Nawawi kata tak payah kita nak erat dah. Sebab orang yang ada akal tahu dah. Orang ada akal dah tahu dah benda yang disebut ni sangat-sangat ganjil, sangat-sangat pelik. Okey. Faedah yang keenam, memahami hadis berdasarkan kepada maqasid menjadikan kita ni boleh untuk mentarjihkan pandangan yang sesuai dengan maqasid syariah bila berlaku percanggahan ulama dalam memahami sebuah hadis. Katalah ulama dia faham hadis ni berbeza, dia faham hadis sana berbeza. So kita ambil pandangan yang selari dengan maqasid. Sebagai contoh, daripada seorang sahabat nama Abu Marthad, dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Kamu jangan duduk di atas kubur dan kamu jangan salat menghadap kubur. Ulama berbeza pendapat. Apa sebab Nabi larang salat menghadap kubur? Sebagian ulama kata, larangan ini adalah disebabkan oleh kerana najis. Dia kata najis. Sebab dalam kubur ni ada mayat. Mayat tu dalam perut dia ada najis. Sedangkan ulama yang lain mereka kata larangan ini supaya nak menghalang daripada berlakunya syirik. Yang kita solat menghadap kubur, nanti orang yang jahil nampak, oh rupanya solat menghadap kubur ni ada fadilat, ada keramat kot kat kubur ni. Jadi sebab itu mereka tak benarkan. Ibn Qayyim memegang pendapat yang kata larangan itu disebabkan nak tutup pintu syirik. Kenapa? Itu lebih sesuai dengan maqasid asy-syariah. Okey. Kita pergi kepada disiplin. Bila kita dah faham dia punya, kata apa? Kita dah faham dia punya faedah-faedah, tapi di sana kena ada disiplin. Tak boleh main terbuka begitu saja. Okey. Apa disiplin yang pertama? Tidak dibenarkan kita memahami hadis di luar daripada makna lafaznya, ya. Tidak dibenarkan kita berpegang dengan maqasid dalam perkara yang kalau hadis tu datang berbicara tentang perkara yang akal tak boleh fikir, benda gaib. Ya, benda gaib. Contohnya macam berkaitan dengan syurga neraka, yang ni kita tak boleh fikir. Jadi kita berpegang dengan teks semata-mata sebab akal tak boleh fikir. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin yang kedua. Kalau kita nak pegang dengan kaedah memahami hadis berdasarkan maqasid, pastikan kita jangan sampai kepada tahap kita nak tolak hujjiyah sunnah secara mutlak. Bukan nak tolak
kita sampai kepada tahap menolak kehujahan sunnah secara mutlak, ni tak boleh. Ya, yang ni tak boleh. Ini orang kata apa? Ada satu kumpulan daripada kumpulan golongan maqasidiyin, golongan yang terlalu kuat berpegang kepada maqasid seperti Syekh Taha Jabir ni, dia seolah-olah macam nak kata Quran tu je hujah, sunnah ni dia bukan hujah pada diri dia, tetapi dia hujah dari sudut manhaj saja. Secara umum saja dia menjadi hujah, satu-satu tak jadi hujah. Ini pendapat yang diingkari oleh ramai ulama-ulama semasa. Okey. Disiplin yang ketiga, tidak dibenarkan kita mentakwilkan hadis di luar daripada maknanya yang zahir, melainkan jika ada keperluan. Kita pegang dengan zahir hadis, kita pegang dengan zahir kerana zahir itu boleh membawa kepada maksud, boleh membawa kepada matlamat. Tapi bila ada keperluan untuk kita tak pegang dengan zahir kerana ada keperluan di zaman tu, maka dibenarkan. Kalau sesaja je tak boleh. Sesaja tanpa ada keperluan tak boleh. Contoh dalam hadis Nabi SAW tak benarkan kita ni untuk buat kawalan harga. An Anas qala an-nas ya Rasulullah ghalas si'ru fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Hadis riwayat Abu Daud. Yang bermaksud daripada Anas, manusia di zaman Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, harga telah menjadi mahal, kawallah harga bagi kami. Simple kan? Dia kata harga dah jadi mahal sekarang ni ya Rasulullah, tolonglah letak harga, tolonglah kawal harga untuk kami, sebab Nabi kan pemerintah. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Dialah yang menahan, dialah yang meluaskan, dialah yang memberi rezeki. Dan aku mengharapkan ketika mana aku bertemu Allah, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang meminta ataupun menuntut daripada aku kezaliman yang dilakukan pada darah ataupun pada harta. So kalau kita tengok hadis ni, kita dapati ya, Nabi SAW menolak daripada meletakkan kawalan harga. Tapi hari ini kita boleh kata seluruh kerajaan dalam dunia meletakkan kawalan harga untuk barang-barang keperluan asas. Malaysia umpamanya, kita letakkan harga shilling untuk ayam, letakkan harga shilling untuk tepung, kawal harga roti, kawal harga beras. Banyak harga barang-barang keperluan asas diletakkan kawalan harga. Adakah ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW secara zahir? Kita katakan secara zahirnya ya, memang bercanggah. Tetapi dari sudut maqasid bercanggah tak? Tak bercanggah. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebenarnya selari dengan fatwa yang difatwakan oleh Ibn Taymiyah. Yang mana Ibn Taymiyah mengatakan, ya, Ibn Taymiyah kata Nabi SAW tak nak untuk buat kawalan harga ni sebab apa? Nabi tak nak melakukan kezaliman pada mana-mana orang. Kerana pada zaman tu pasaran bersifat amanah. Tak ada orang sorok barang. Tapi pada zaman Ibn Taymiyah, orang dah mula sorok barang untuk naikkan harga. Bila nak naikkan harga minyak, sorok minyak. Nak naikkan harga tepung, sorok tepung. Nak naikkan harga gula, sorok gula. Maka Ibn Taymiyah kata pada waktu tu, kerajaan kena letakkan harga kawalan supaya kezaliman tidak berlaku kepada pengguna. Maka apa yang difatwakan oleh Ibn Taymiyah itu, sebenarnya itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Cuma dia melaksanakan hadis Nabi dengan cara yang berbeza kerana ada keperluan untuk dikeluarkan hadis itu daripada maknanya yang zahir. Boleh faham? Baik. Kita pergi kepada disiplin yang kelima.
Bila kita nak memahami hadis secara maqasid ataupun nak faham hadis berdasarkan maqasid syariah, kita perlu untuk mendahulukan maslahah yang lebih kuat apabila berlaku pertembungan di antara dua tafsiran ataupun lebih bagi sesebuah hadis. Katalah, satu hadis, golongan ni faham berdasarkan maqasid. Ada dua lagi golongan juga faham berdasarkan maqasid. Hadis yang sama tapi dua-dua tafsiran ni saling bercanggah. Kita nak pilih yang mana? Sebagai seorang pengkaji, oleh kerana dua-dua tafsiran memahami hadis ni berdasarkan maqasid, dia kena pilih maqasid yang lebih kuat. Dia kena pilih maqasid yang lebih kuat berbanding maqasid yang satu lagi. Okey, saya bagi contoh. Umpamanya, nasab anak zina. Anak zina, kalau dia dilahirkan oleh ibu dia, nasab dia dengan ibu dia sabit. Dia memang anak ibu dia lah. Tapi nasab dia dengan bapa dia yang zina tu, adakah sabit? Majoriti ulama kata tak sabit. Sebab dalam hadis Nabi kata, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak nasab untuk firash, untuk perkahwinan. Manakala bagi orang yang jahat, orang yang berzina, tidak akan dapat nasab tersebut. Maka sebab itu majoriti ulama kata, anak zina tidak boleh dibankan kepada bapa zinanya disebabkan apa? Disebabkan nak menjaga maqasid hifzun nasab, menjaga nasab. Okey. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat Ibn Rahoyah. Pendapat ni juga disokong oleh Hasanul Basri, yang Urwah bin Zubair. Pendapat yang dipegang oleh Ibn Taymiyah dan juga Ibn Al-Qayyim. Mereka berkata, anak zina boleh dibankan kepada bapa zinanya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bapa zina tu mengaku tu anak dia. Yang kedua, mak yang melahirkan itu tidak menjadi mana-mana isteri orang sewaktu dia melahirkan anak tersebut. Sebab kalau dia lahirkan waktu dia jadi isteri orang, anak tu akan dibankan kepada suami dia lah. Kecuali kalau suami dia tu nak nafikan, dia kena buat li'an. Itu proses yang panjang lah. Okey. Jadi, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, apa dalil yang dipakai oleh mereka ini? Mereka kata, mereka guna hadis Juraij. Hadis Juraij. Okey. Apa itu hadis Juraij? Kita semua tahu hadis Juraij, yang mana Juraij ni dia salat di tempat ibadat dia, mak dia panggil dia tak menyahut. Mak dia panggil dia tak orang kata apa, tak sambutlah panggilan mak dia kerana dia tengah salat. Maka mak dia pun berdoa biar Juraij ni dikenakan oleh Allah ujian. Tiba-tiba betul lah, seorang perempuan datang nak goda Juraij, Juraij tak mau. Perempuan tu akhirnya berzina dengan seorang pengembala kambing dan dapat anak. Dia berzina dengan seorang pengembala kambing, dapat anak. Jadi bila dia melahirkan anak, orang tanya dia, siapa anak tu? Kan? Dia kata tu anak Juraij. Maka orang datang serang Juraij, pecahkan tempat ibadat dia. Juraij kata biar dia salat dulu. Lepas tu dia tanya kat budak tu. Apa dia kata? Man abuka ya ghulam? Siapakah bapa kamu wahai budak? Budak ni dengan karamah Juraij, budak ni jawab, Abi fulan ar-ra'i. Ayahku si Fulan yang merupakan pengembala kambing. Kan pengembala kambing tu kan pezina. Jadi bila budak ni kata, bapa saya adalah Fulan yang merupakan pengembala kambing, ia secara tidak langsung menunjukkan pengiktirafan ayah zina kepada anak zina. Maka sebab itu pandangan ni kata, boleh anak zina tu dibankan kepada ayah zinanya. Okey. Manakala dalil yang digunakan oleh mazhab al-waladu lil firash ni, itu dalam keadaan kalau orang tu dia ada suami. Kalau tak ada suami, maka dia kembali kepada hadis Juraij. Ini pendapat yang kedua katalah. Jadi oleh kerana tu ulama zaman ni mereka menilailah dari sudut maqasid. Apa maqasid dia yang utama? Kalau tengok Perlis punya pendapat, Perlis punya pendapat,
mereka menggunakan pandangan yang kedua ni. Ya, mereka mengutamakan pandangan yang kedua kerana mereka kata apa? Di zaman ini ramai anak-anak zina yang stres, yang nak bunuh diri pun ada, yang lari pada sekolah pun ada. Mereka kata kita pegang pendapat yang kedua kerana nak menjaga nyawa. Menjaga nyawa lebih utama daripada menjaga nasab. Manakala majoriti ulama mereka kata kita pegang pendapat yang pertama ni kerana nak tutup pintu zina. Sebab zaman dulu dia kata nasab merupakan satu kebanggaan. Jadi kalau dapat, dia akan berzina lagi dan berzina lagi. Jadi oleh kerana itu nak tutup pintu zina. So, sebagai seorang pengkaji, orang yang pegang fatwa dan sebagainya, bila ada dua tafsiran begini, dia kena pilihlah maqasid mana yang lebih kuat pada pandangan dia. Tafsiran mana yang lebih kuat pada pandangan dia. Okey, itu disiplin yang kelima. Disiplin yang keenam, ya, tidak dibenarkan kita mentakwil hadis dengan makna yang bercanggah dengan nas-nas yang qat'i ataupun maqasid yang umum. Ini benda yang kita fahamlah. Contohnya macam zaman ni ada orang yang nak bagi sama pembahagian harta pusaka anak lelaki dan anak perempuan, dia nak bagi sama. Sebab apa? Sebab dia kata keadilan. Ini bercanggah dengan nas yang qat'i, maka tolak. Kita tolaklah tafsiran ni. Kemudian yang ketujuh, disiplin yang ketujuh, tidak dibenarkan untuk kita mengabaikan ma'alat, af'al secara keseluruhan. Mana-mana nas syarak, waktu kita nak membuat tafsiran, ya, waktu kita nak buat tafsiran, kita mesti tengok kepada kesan dan akibat. Ya, kesan dan akibat tidak boleh kita abaikan. Sebab ada sebahagian daripada ulama moden hari ini yang nak membenarkan patung secara mutlak dengan alasan kita dah terlepas jauh daripada syirik. Tetapi pandangan ini ditolak oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, kerana menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, larangan ini adalah disebabkan oleh kerana saddu zari'ati syirik, menutup pintu yang boleh membawa kepada syirik. Jadi tetap dilarang kerana kesan itu, syirik ni bila-bila boleh berlaku. Jadi tak boleh kita abaikan kesan daripada fatwa yang kita lakukan. Okey? Dan disiplin yang ke-8, kita kena bezakan di antara maqasid dan wasilah dalam memahami hadis. Ini benda yang sangat-sangat penting, iaitu ada benda yang kadang-kadang Nabi sebut sebagai maqasid. Ada benda yang Nabi sebut sebagai wasilah. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata al-bikir tusta'zan. Anak dara ni mesti diminta izin sebelum dinikahkan. Maka Aisyah bertanya, innal bikir tastahi. Wahai Rasulullah, anak dara ni dia malu. Nabi kata iznuha samatuha. Keizinan anak dara bila dia diam. Maksud dia setujulah nak kahwin tu bila dia diam. Nabi kata diam tu bukan matlamat. Diam tu hanya wasilah. Kalaulah sampai satu masa anak perempuan dah tak berapa nak malu dah. Bapak dia tanya, wali dia tanya, Leha, ni ada orang datang nak meminang kamu setuju tak? Dia kata, ayah, saya setuju sangat. Adakah itu dianggap sebagai keizinan dia? Majoriti ulama kata iyalah. Izinlah tu. Sebab kalau dia diam pun kira izin, kalau dia cakap dia setuju, lagilah kuat. Ibnu Hazmin Az-Zahiri, sebab dia zahir, sebab dia pegang pada zahir hadis, kalau dia kata dia setuju, itu dikira tak setuju. Sebab hadis kata nak setuju kena diam. Jadi pendapat yang zahiri ini pendapat yang pelik lah. Maka sebab itu, kita kena bezakan di antara maqasid dan juga wasilah. Sama jugalah tengok anak bulan. Nak tengok anak bulan ke nak hisap? Kan? Nak guna falak syar'i. Sebahagian ulama, kebanyakan ulama di Saudi, mereka pakai tengok. Sebab mereka kata, zaman Nabi kata tengok. Sedangkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, dan Syekh Sharaf Al-Qudah, seorang pensyarah di University of Jordan kata, tengok tu hanya wasilah. Yang penting ni nak tahu bulan masuk ke tidak. Jangan pegang kepada wasilah sedangkan maqasid terabai. Jadi kita kena bezakan. Ya, kita kena bezakan benda tu. Okey. Kemudian yang ke-9, ya, tidak dilarang untuk kita berijtihad
untuk mendapatkan maqasid yang lain walaupun ada maqasid yang telah dinaskan. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan maksud perisai itu apa. Nabi kata as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Seperti mana perisai salah seorang daripada kamu daripada peperangan. Maksudnya, Nabi memberikan satu gambaran, puasa itu perisai. Dalam hadis yang lain, Nabi sendiri jelaskan, perisai itu maksud apa? Perisai itu maksudnya ialah perisai daripada neraka. Sebab bila kita puasa, kita akan dapat pahala. Dan pahala itu yang akan menghalang kita daripada masuk ke dalam neraka Allah. Okey? Jadi, kita kata, maqasid daripada pelaksanaan puasa ialah mengelakkan diri daripada neraka. Itu maqasid yang dinaskan. Maqasid yang disebut dalam nas. Tetapi para ulama cuba untuk mencari maksud yang lain ataupun maqasid yang lain selain daripada apa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Antaranya Ibn Ashur menyebutkan, dia kata ada maqasid lain. Dia kata huzifa muta'allaq junnah liqasdi ta'mim, dia kata. Bila Nabi kata as-siyamu junnah, puasa itu perisai, dipadam perkara yang bergantung dengan junnah ini kerana nak bagi tujuan ta'mim. Seolah-olah macam Nabi nak bagi umum, nak mengumumkan perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada segala-galanya. Wal junnah al-wiqayah. Junnah tu maksudnya penghalang. Fa afada kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam anna as-saum wiqayatun min adrarin kathirah. Maka kalam Nabi ni memberi maksud puasa ni merupakan perisai, pencegah daripada mudarat yang banyak. Fa kullu dur, semua mudarat, kata Syekh Tahir bin Ashur, sabata indana fasawm yadfa'u. Semua mudarat yang sabit di sisi kita, maka puasa boleh menghalangnya. Inilah yang dikehendaki daripada perkara yang dipadam. Ya. Contohnya, ya. Puasa mencegah daripada neraka. Okey, boleh. Sebab memang dia mencegah daripada neraka lah. Sebab apa? Sebab dia kata waqad ya'ridu lana an na'ud al-an annahu junnah min adrarin ukhrawiyah. Mungkin kita nak sebut dari sudut mudarat ukhrawi, mudarat di akhirat. Ya, di sana ada banyak, dia kata. Dalam hadis disebut orang yang berpuasa ni dia punya dosa diampunkan. Dia masuk ke dalam pintu, dia masuk syurga melalui pintu rayyan. Pada bulan ini, ya, tusfadu fi syahrihi asyayatin, kan? Waktu ini diikat syaitan, ya, diikat syaitan-syaitan yang jurujana ni. Wa annahu wiqayah aidan min al-adrar al-badaniyah. Tapi yang ni dia kata dia ijtihad. Dia kata puasa juga merupakan perisai daripada mudarat badan. Allati tajlibuha syahawat al-hayawaniyah, yang boleh dibawa oleh syahwat kehaiwanan, kebinatangan. Idza ardahuma sahibuhuma, bila diredai oleh pemiliknya. Jadi bila kita tengok perkataan Ibn Ashur ni, dia tahu perisai yang dimaksudkan oleh Nabi yang dinaskan dalam hadis perisai ukhrawi, perisai daripada neraka. Tapi dia tetap berijtihad untuk mendapatkan perisai keduniaan kerana dalil syarak tidak ada yang melarang. So walaupun ada maqasid yang dinaskan secara jelas, ia tidak menghalang ulama untuk mencari maqasid yang kita kata apa? Mustambatah, atau maqsad al-mustambat. Maqasid yang diistimbatkan. Jadi inilah lebih kurang yang saya boleh kongsikan bersama pelajar-pelajar semua, iaitu maqasid syarak adalah satu perkara yang sangat penting.
disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis, diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, dan ia mesti diamalkan ataupun mesti diambil penting oleh orang yang hidup di zaman ini. Dan nak memahami hadis berdasarkan maqasid, perlu kepada disiplin supaya kita tidak tersasar. Dan begitu juga apabila kita nak kita berpegang, kita faham hadis berdasarkan maqasid, terlalu banyak faedah yang kita akan dapati. Antaranya ialah kita tidak jumud dalam menetapkan ataupun meletakkan sesuatu berdasarkan hanya kepada literal semata-mata. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Sebelum itu, jika hadirin dan hadirat yang mempunyai sebarang persoalan, bolehlah diajukan di ruang komen. Baik. Doktor, saya bacakan ya. Ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memanjangkan janggut dan memendekkan misai supaya berbeza dengan kaum musyrikin dan majusi. Adakah ini termasuk dalam konsep maqasid? Kerana zaman sekarang ramai juga kaum musyrik yang menyimpan janggut. Okey. Terima kasih. Yang pertama sekali, betul dalam hadis Nabi SAW menyebutkan supaya kita memanjangkan janggut dan memendekkan misai. Ya. Jadi lelaki-lelaki ni kalau ada janggut, biar ada janggut. Barulah nampak beza muka kita dengan muka mak kita. Biarlah nampak beza muka kita dengan muka isteri kita. Dan kita pendekkan misai. Okey, adalah perbahasan dalam kalangan ulama yang dimaksudkan pendek itu dengan kita mencukur ataupun kita memendekkan tanpa cukur. Ya, tetapi pendapat yang rajihnya, kita bukan cukur bagi habis. Sebaliknya kita hanya pendekkan sahaja. Ya. Okey. Kemudian maqasidnya betul lah nak bagi sama, nak bagi beza dengan orang Majusi. Sebab orang Majusi mereka simpan misai, tak simpan janggut. Kan? Tapi kita simpan misai, pendekkan misai dan panjangkan janggut. Adakah sekarang ni menyimpan janggut jadi syiar kepada orang Majusi? Tak, dia tak jadi syiar. Kata ramai Ustaz, ramai tidak boleh kita katakan ia sebagai satu syiar lah. Kan? Cuma kalau dia menjadi satu fashion tertentu, janggut dengan design tertentu, orang tengok, orang nampak ini Majusi punya style. So kita jangan buat design macam tu. Kan? Kita jangan buat design yang bila orang tengok kita sama macam orang Majusi. Kita simpanlah jambang macam orang Islam simpan. Begitu. Itu maksudnya. Okey? Wallahu a'lam. Seterusnya ada 3 soalan. Soalan yang pertama, apakah perbezaan di antara perkara yang ta'abbudi dengan perkara yang mungkin belum dikenal pasti maqasidnya? Bagaimana untuk mengetahui sama ada suatu perkara itu ta'abbudi atau belum jumpa lagi maqasidnya? Okey. Perkara yang bersifat ta'abbudi ialah perkara yang berkaitan dengan akidah dan perkara yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Ibadah mahdah ni maksudnya mala majal lil ijtihad fih. Benda yang memang ulama daripada zaman dulu sampai sekarang tak, orang kata apa, tak, kita kata macam mana ulama daripada dulu sampai sekarang mereka tak berijtihad, mereka terima. Sebagai contoh, kadar zakat, maqadir syar'iyah. Kadar zakat umpamanya 2.5%. Nisab umpamanya kan 85 gram emas. Ini semua benda-benda yang kita panggil ta'abbudiyah. Benda yang ta'abbudiyah, benda yang tidak berubah daripada zaman dulu sampai sekarang. Ya, akidah juga sama. Rukun iman, rukun Islam itu sama. Dia tak boleh berubah. Tapi ada benda yang akal boleh fikir. Akal boleh fikir. Tapi mungkin di zaman tu mereka tak nampak lagi. Kan? Mereka tak nampak lagi. Maka mereka kata kita buat je lah macam mana yang dalil kata.
Sebab kita pun tak nampak lagi hikmahnya walaupun isu ni adalah urusan dunia. Sebagai contoh, Nabi SAW kata, "Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Kan? Fa inna fi ahad janahaihi ada wa fil akhir shifa. Kama qala. Nabi kata bila lalat jatuh dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benamkan dia. Lepas tu benamkan dia, lepas tu kamu cabutlah, kamu angkat dia keluar. Kerana di sebelah sayap dia ada penyakit, di sebelah sayap dia ada penawar. Hadis ni kita ulama zaman dulu mereka tak faham, tapi mereka buatlah. Tapi mereka tak faham kenapa. Zaman sekarang baru kita ada faham sikit. Walaupun kita kata taklah kita dapat bukti secara saintifik 100% lagi, tapi kita boleh faham. Kerana apa? Kerana hari ni orang buat anti venom pun pakai venom. Sebab tu kalau orang kena patuk dengan ular, kan kita kena patuk dengan ular, bawa pergi hospital, hospital akan tanya, ular apa yang patuk dia. Supaya dia boleh ambil anti venom yang sesuai. Dan anti venom tu dibuat daripada venom tu sendiri. Dia ambil bisa ular tedung, dia buat anti venom tedung. Okey? Jadi benda tu kita faham. Zaman ni. Zaman dulu tak faham. Jadi benda yang ta'abbudi mahad kita kata. Ta'abbudi yang mahad. Ibadah mahdah, ibadat yang memang akal tak boleh fikir, berkaitan dengan urusan ibadat semata-mata dan berkaitan dengan urusan akhirat. Berkaitan dengan urusan yang ghaib. Tapi kalau urusan dunia, boleh jadi ada maqasid dunia yang boleh difahami tapi belum sampai waktunya. Yang tu kita boleh fikirkan bila kita ada bukti yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, soalan kedua, bagaimana berta'ammul sekiranya hadis sahih bertembung dengan maqasid? Mana yang perlu diutamakan? Okey. Kita boleh katakan begini ya. Maqasid ni dia ada level dia. Maqasid ada yang qat'i, maqasid juga ada yang istinbati. Bila mana hadis ahad menyanggahi maqasid, kita kena tengoklah macam tadi kan, Ibn Taymiyah pun dia ada keluar daripada hadis kerana nak mendapatkan, nak mencapai maqasid. Begitu juga siapa tadi yang kita bincang pasal zakat fitrah. Nabi SAW suruh bayar pakai tamar. Nabi SAW suruh bayar pakai gandum. Tapi kita bayar pakai duit. Kita dah keluar daripada apa yang disebutkan di dalam hadis. Tapi sebab apa kita buat? Kerana kita nak mengamalkan maqasid. Jadi semua ini kita tak boleh bagi satu kesimpulan yang umum. Kita kena tengok case by case. Setiap bab ataupun setiap hadis perlu dinilai secara bersendirian. Kerana setiap maqasid itu berbeza-beza. Kerana ada waktu-waktu di mana mengamalkan dalil dan mengamalkan maqasid boleh berlaku serentak. Ada waktu kalau amal hadis, maqasid akan hilang. Ada waktu kalau mengamalkan maqasid, sebenarnya maqasid itu pun wahmi. Maqasid itu pun maqasid yang hanya sangkaan yang tidak tercapai. Jadi kita tinggalkan hadis sahih demi maqasid yang tidak tercapai. Umpamanya, konon nak bagi keadilan. Nak bagi keadilan. So kita kata anak lelaki dan anak perempuan sama dalam faraid. Itu dia kata maqasid nak adil. Tapi bila kita buat, kita tolak hadis dalil yang sahih, sedangkan maqasid tidak terlaksana. Kenapa? Yang wajib untuk menanggung keluarga adalah lelaki. Yang wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya adalah lelaki, bukan wanita. Jadi semua ini akan kita perlu tengok case by case. Soalan ketiga, bagaimana kita untuk membezakan wasilah dan maqasid? Wasilah ialah jalan ataupun alat untuk capai kepada matlamat. Maqasid pula adalah matlamat. Bila Nabi SAW menyebutkan suatu perkara, kita kena tengok yang Nabi sebut ni, adakah ia untuk menyampaikan kita kepada sesuatu matlamat ataupun benda tu sendiri adalah matlamat. Contoh, Nabi SAW sebut di dalam hadis, Nabi kata, "Idza ra'aitum al-laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-saim." Apabila kamu melihat malam telah terbit di ufuk,
bila kamu melihat matahari dah terbenam di barat, malam sudah muncul di ufuk, maka telah berbuka puasa orang yang berpuasa. Dah boleh buka lah puasa. Bila Nabi sebut tentang matahari, bila Nabi sebut tentang malam, adakah malam itu bermakna wasilah ataupun malam itu kita kata apa? Adakah melihat itu dimaksudkan wasilah ataupun melihat itu maksud? Nak tanyalah. Sekarang ni nak tanya pada antum lah kan. Antum buka puasa kan? Kalau katalah kita puasa, masa waktu maghrib tengok matahari ke tengok ayam golek kat depan sambil tunggu azan? Contoh kita buka puasa hari ni kan, kita buka puasa hari ni lagi 5 minit nak buka puasa, kita duduk depan lauk ke kita duduk kita tengok langit, kita tengok ufuk kaki langit, kita tengok lauk tunggu azan? Adakah itu bermakna kita telah menyanggahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi kata, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala minha huna." Bila kamu melihat malam telah terbit di ufuk, maka telah berbuka. Jadi ada orang kata, "Kamu tadi kamu buka puasa ke tak?" Dia kata, "Buka dah." "Kamu tengok langit pun tidak nak buka puasa." Dia puasa batal. Tak, kita kata melihat itu hanya wasilah untuk mengenal pasti malam telah pun muncul. Untuk kenal pasti malam tu dah muncul dah, barulah kita boleh buka puasa. Tapi itu bukan matlamat. Matlamatnya apa? Matlamatnya ialah buka puasa bila sampai waktu. Sama jugalah macam masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Nabi suruh tengok anak bulan. Tapi tengok tu bukan maksudnya. Tengok tu bukan matlamat. Matlamatnya adalah puasa pada bulan tu sampai. Jadi bila mana kita boleh tahu bulan tu sampai, bulan tu masuk, selain daripada dengan cara kita tengok, kita boleh gunalah cara tu. Sebab tu falak syar'i digunakan pada hari ni. Jadi, macam mana nak menentukan maksud ataupun wasilah? Wasilah kita boleh tinggalkan untuk mencapai maksud. Itu wasilah. Tapi kalau tak boleh capai, melainkan melalui benda yang disebutkan di dalam dalil, yang wasilah tu adalah maksud. Wasilah tu adalah maksud. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya, apa beza dengan kaedah jamaah hadis yang bertentangan? Jama' hadis ni bila ada dua dalil yang bertentangan, maka kita kena selesaikan ataupun kita kena harmonikan. Yang ni sebelum kita nak pergi kepada nak tengok hadis lain, kita nak tengok hadis kita ni, baru satu hadis ni kita nak faham betul hadis ni. Kita kena ambil kira, bila nak faham sesebuah hadis, kita kena ambil kira maqasid. Sebenarnya saya dalam proses nak menerbitkan satu buku. Buku tu tajuk dia Bagaimana Memahami Hadis. Metodologi memahami hadis. Kita nak faham sesebuah teks hadis, kita kena ada disiplin. Faham hadis berdasarkan Quran, faham hadis berdasarkan hadis lain, faham hadis berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sama, faham hadis berdasarkan maqasid, faham hadis berdasarkan majas, faham hadis berdasarkan sebab urut. So banyak disiplin sebenarnya. Kita baru masuk satu. Faham hadis berdasarkan dimensi masa, tempat dan suasana. Sebagai contoh, Nabi SAW kata, "Baitun la tamra fihi jia'un ahlu." Rumah yang tidak ada tamar padanya, belapalah ahli keluarganya. Kan? Kalau dekat Mu'tah, saya ingatlah. Saya jangkalah kan. Kita makan tamar bila bulan puasa je. Ataupun bila balik daripada umrah atau haji. Waktu lain kita makan maklubah. Waktu lain kita makan kabsah. Waktu lain kita makan shawarma dekat Mat'am Zumair. Kan? Jadi, tak lapar pun. Tak ada tamar pun kat rumah. Tapi tak lapar. Nabi SAW masukkan ialah untuk orang yang hidup di zaman itu, di tempat itu. Orang Arab zaman tu makanan utama dia tamar. Jadi seolah-olah Nabi nak bagi tahu kat kita, wasilah nak mengenyangkan ni ialah menyediakan makanan utama, makanan ruji. Nabi sebut tamar tu wasilah saja zaman tu. Dia boleh dicapai dengan adanya makanan lain. Sebagai contoh, kalau orang Melayu, kita kena faham hadis tu berdasarkan konteks Melayu lah. Rumah yang tak ada beras, belaparlah ahli rumah. Kerana kita makan nasi. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan memahami hadis. So sebelum kita nak pergi kepada step menyelesaikan di antara hadis dengan hadis,
kita kena faham dulu hadis ni berdasarkan disiplin yang ada. So sekarang ni kita baru bercerita tentang satu hadis, macam mana cara kita nak faham. Belum lagi nak pergi dengan hadis lain. So kalau kita dah faham hadis ni secara maqasid, kita tengok hadis lain ada yang bercanggah dengan dia, so kita kena selesaikan ikut kaedah yang ulama sebutlah, kan? Itu yang saya sebut tadi, di antara faedah memahami hadis berdasarkan maqasid, mungkin kita boleh selesaikan pencanggahan zahir di antara dua hadis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah saya rasa itu sahaja persoalan yang diberikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tamat sudah majlis ilmu kita pada hari ini. Pihak penganjur mengucapkan jazakumullah khair jazak kepada doktor atas perkongsiannya sebentar tadi. InsyaAllah sama-sama kita dapat berkongsi serta mengamalkan ilmu yang telah kita perolehi. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah saya akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul An.